Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali kita mestilah melantunkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita masih lagi diizinkan Allah berada dalam bahtera perjuangan PAS. Berada di dalam perjuangan PAS ini adalah suatu nikmat yang tidak semua diberikan nikmat tersebut oleh Allah. Bahkan ada yang telah bersama dengan PAS, akhirnya ditarik nikmat itu oleh Allah. Kenapa? Kerana golongan yang berada di dalam perjuangan Islam itu dijanjikan keampunan oleh Allah dan dijanjikan syurga sebagai balasannya. Maka bukan semua orang yang mendapat nikmat yang seperti itu. Justru itu apabila kita berada di dalam bahtera PAS, berlayar di dalam bahtera yang besar ini, bahtera yang gagah, yang sudah berlayar puluhan tahun membawa perjuangan Islam, dan hari ini kita berada di dalamnya, lebih baik lagi dalam keadaan bahtera ini kemungkinan sudah hampir kepada pelabuhan kemenangan. Sudah tentulah kita wajib bersyukur, namun dalam keadaan kita bersyukur, kita perlu ingat, tidak ada bahtera yang tidak dilanda gelombang. Tidak ada bahtera yang ditempuh ribut. Maka pastikan kita yang berada dalam bahtera PAS ini teguh, tetap dan istiqamah. Untuk kita teguh dan tetap dan istiqamah di dalam bahtera PAS ini, tidak ada cara yang lain melainkan kita kena kembali kepada Al-Quran yang mengandungi pelajaran-pelajaran generasi awal, as-sabiqun al-awwalun, generasi Al-Quran, yaitu para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, yang merupakan golongan yang awal yang berada dalam bahtera perjuangan ini. Kita adalah pelapis-pelapis, insya-Allah. Maka kita perlu melihat gelombang-gelombang yang telah dihadapi oleh bahtera perjuangan ini di zaman mereka, ketika turunnya wahyu untuk menjadi pelajaran langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala qadri mattaba'na hadha ad-dars yakun najahuna wa fawzuna fi hadha al-jihad al-mubarak. Dengan qadar mana kita mengikut pelajaran yang telah dibentangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, maka sejauh itulah kejayaan dan kemenangan kita di dalam perjuangan dan jihad yang mubarak, yang berkat ini. Hari ini alhamdulillah kita telah sampai ke tahap ini. Generasi yang awal di dalam PAS Melaka, ketika itu kita semua tak ada, melainkan hanya beberapa individu di hadapan kita. Ayahanda Tuan Haji Muhammad Dia hafizahullah, antara generasi awal yang berada di atas bahtera perjuangan PAS Melaka ini, yang telah menempuh gelombang-gelombang awal yang kita pada hari ini berada dalam keadaan selamat, kerana mereka mengemudi bahtera itu dengan cekap dan pertolongan dari Allah, lantaran mematuhi pelajaran
yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Pada hari ini, dengan perjuangan generasi awal, kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kemenangan itu, kita meningkat semakin hampir kepada kemenangan dan matlamat dan cita-cita untuk kita menegakkan Islam kamanhajil hayah sebagai sistem kehidupan, hablum minallahi wa hablum minan nas, yang mengatur hubungan kita dengan Allah dan mengatur hubungan kita dengan manusia. Kita meningkat ke dalam suatu peringkat yang generasi awal tidak melaluinya. Ramai yang telah kembali kepada Allah. Dan hari ini kita berada pada peringkat ini, dan generasi yang akan datang akan membaca apa yang kita lakukan. Sekiranya bahtera itu selamat dan tidak karam, kerana kita berpandukan pelajaran di dalam Al-Quran, maka kita akan disebut dengan sebutan kasih dan mulia. Tetapi sekiranya hasya lillah, bahtera itu karam kerana kita tidak mengikut panduan dan petunjuk Allah di dalam Al-Quran, kita akan disebut dengan sebutan yang buruk oleh generasi yang akan datang, kerana gagal mengemudi bahtera dan menjalankan bahtera ini dalam keadaan yang selamat, sebagaimana generasi as-sabiqun al-awwalun fi hadzal bilad al-mubarak. Kita masuk kepada suatu peringkat di mana kita diberi kemenangan oleh Allah di dua parlimen, iaitu di Parlimen Tangga Batu dan di Parlimen Jasin, sekaligus mengungkap ataupun mencatat sejarah yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah perjuangan PAS di Melaka. Kemenangan yang mengejutkan kawan dan lawan, kemenangan yang merupakan hasil perjuangan generasi yang awal itu. Maka apabila kita berada di dalam peringkat ini, gelombang yang kita hadapi bukan lagi gelombang yang dihadapi oleh generasi awal. Ribut yang ditempuh oleh bahtera ini bukan lagi ribut yang ditempuh oleh generasi awal, tetapi gelombang dan ributnya adalah lebih ganas. Kerana musuh-musuh politik kita melihat kita sebagai ancaman dan melihat PAS Melaka dengan penglihatan yang tajam, sebagai suatu saingan dan cabaran politik yang membimbangkan. Maka kita berdepan dengan cabaran ini, dan kemudiannya kita berdepan dengan cabaran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah terjadi kepada generasi sahabat dalam perjalanan bahtera perjuangan Islam ini. Allah menyebut di dalam Al-Quran mengenai cabaran yang ditempuh oleh sahabat setelah diberikan kemenangan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin
wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan, kemenangan di beberapa medan pertempuran yang banyak. Dan pada hari peperangan Hunain pula, ketika kamu diserang rasa kagum dengan jumlah bilangan kamu yang ramai, lalu kamu mendapati jumlah bilangan yang ramai itu tidak memberi sebarang manfaat pun kepada kamu. Kamu mendapati bumi menjadi sempit. Kamu kemudiannya berpaling, bertempiaran, lari meninggalkan medan peperangan. Ayat ini mengandungi pelajaran mengenai peristiwa peperangan Hunain yang berlaku setelah daripada Fathu Makkah. Fathu Makkah yang merupakan suatu kemenangan yang sangat besar kepada pasukan Islam yang telah berjuang begitu lama setelah dihalau keluar daripada Makkah. Mereka kembali sebagai golongan yang diberi oleh Allah Ta'ala kendali kota Mekah, berkuasa untuk melaksanakan Islam di kota Makkah. Ketika itu jumlah para sahabat ramai. Mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertempuran ataupun di dalam peristiwa Fathu Makkah dan di dalam pertempuran-pertempuran yang sebelumnya, seperti di dalam peristiwa Hudaybiyah, di dalam peperangan Badar, begitu juga di dalam peristiwa Bani Nadir. Allah memberikan kemenangan demi kemenangan. Tiba-tiba apabila dah menang, para sahabat mula merasa kagum terhadap bilangan mereka yang ramai. Rasa kagum ini melibatkan para sahabat bersikap cuai, sehingga akhirnya dalam pertempuran Hunain, ketika sahabat bergerak menuju ke medan pertempuran, mereka tidak menyedari bahawa dua kabilah besar daripada kabilah Arab yang cekap berperang telah bersedia untuk menyerang mereka secara mengejut. Mereka merasakan dengan bilangan yang besar itu mereka tidak akan dikalahkan, sehingga mereka menjadi cuai. Dan ketika keluar daripada kota Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum sebahagiannya telah mengatakan dengan ucapan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu kasratun lan nahzuma min qillatin. Kita ni banyak, sekali-kali kita tidak akan dikalahkan dengan sebab bilangan kita yang kecil, kerana kita hari ini bilangan kita ramai. Allah menyebut di dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya bacakan tadi, idh a'jabatkum kathratukum. Bukan sahaja bilangan yang ramai,
bilangan yang ramai itu adalah kemenangan. Tetapi mereka itu diserang dengan penyakit kagum terhadap bilangan yang ramai, sehingga bersikap cuai dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melayari bahtera perjuangan dan pertempuran dengan golongan musyrikin. Ini keadaan yang dilalui oleh sahabat apabila telah diberi kemenangan yang banyak, sehingga akhirnya berlaku serangan Hendaq yang menyebabkan para sahabat disebut di dalam sirah sekejap aja dengan puluhan 10,000 di medan tempur. Kata ahli sirah, tak sampai tempoh memerah susu unta ataupun susu kambing, habis medan itu menjadi kosong kerana para sahabat bertempiaran cabut lari menyelamatkan nyawa. Sahabat-sahabat yang telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diserang Hendaq dalam keadaan hatinya yang tidak terikat kepada Allah, merasa kagum dengan kemenangan terdahulu, apabila diserang Hendaq berada dalam keadaan yang lemah dan kelang kabut, menyelamatkan diri sehingga meninggalkan Rasulullah SAW terkontang-kanting bersama dengan 9 orang sahabat sahaja. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang memegang panji perang, Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang memegang tali kuda Rasulullah SAW, seorang sahabat yang berada di sebelah kanan Rasulullah SAW, seorang sahabat yang berada di sebelah kiri Rasulullah SAW, dan beberapa sahabat dengan jumlah 9 orang itu. Nabi berada di tengah-tengah medan. Sebahagian besar sahabat telah melarikan diri sehingga sampai ke Mekah. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat seperjuangan, jangan terpedaya dengan kebolehan kita. Jangan terpedaya dengan kemenangan. Jangan terpedaya dengan sikap musuh yang memejamkan mata. Berhati-hati dengan serangan kejut. Mesti sentiasa bersandar kepada Allah, dan mesti sentiasa istiqamah dan mengekalkan momentum gerak kerja, peka terhadap segala perkembangan. Justru itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi panggil, Nabi mengarahkan kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang mempunyai suara yang nyaring. Panggil mereka. Sayyidina Abbas melaung dengan kuat, memanggil dan menyebut di dalam panggilan beliau itu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, ya ahla suratil Baqarah, wahai mereka yang di zamannya diturunkan surah Al-Baqarah, yaitu penduduk Madinah. Ya ahla bai'atis syajarah, wahai mereka yang mengambil bai'ah ar-ridwan, bai'ah di bawah pohon ketika ingin masuk ke Mekah dalam Fathu Mekah." Bila dengar suara Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, sahabat menyebut, "Labbaik, labbaik, kami menyambut suaramu." Dan kemudian sahabat yang berada di sisinya, "Labbaik," dan sahabat yang berada di sisi itu, "Labbaik," sehingga suara itu berpindah kepada semua sahabat-sahabat, dan mereka kembali semula memasuki medan pertempuran. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Anan nabi la kadhib, aku adalah nabi, aku tidak berbohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Maka sahabat-sahabat bertempur kembali melawan tentera-tentera musyrikin, sehingga akhirnya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah pelajaran yang wajib kita mengambilnya dalam suasana kita bergembira dan berseronok diberi kemenangan di Jasin dan Tangga Batu. Kerana perjuangan ini panjang, bukan setahun, bukan 2 tahun, untuk kita mencapai cita-cita yang diperintah oleh Allah, menegakkan Islam sebagai dasar pentadbiran negeri. Kita memerlukan daya istiqamah yang tidak boleh digoncang dan dalam tempoh yang panjang. Jangan cepat kita merasa letih, jangan cepat kita merasa senang hati sehingga bersikap cuai dengan kewajipan kita sebagai abnaul harakah. Penyelesaian yang dibawa oleh barat, oleh ideologi-ideologi barat, penyelesaian yang gagal sehingga membawa kesan-kesan yang buruk dan negatif kepada umat. Kehancuran ekonomi, kerosakan dan keruntuhan akhlak dan moral anak bangsa, ancaman terhadap kedaulatan negara, rosaknya budaya orang-orang Islam, dan masuknya berbagai-bagai fahaman dan ajaran daripada luar yang menyimpan semangat menentang agama dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu penyelesaian-penyelesaian yang gagal ini, yang membawa kesan yang buruk, tidak boleh dibiarkan berkekalan dalam negeri dan negara kita. Kita wajib berjuang dengan momentum yang bersungguh-sungguh, membawa Islam sebagai penyelesaian yang rabbani. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang terlebih lurus. Maka dalam perjuangan kita untuk membawa penyelesaian ini dan kemudiannya menjadi sebahagian daripada kerajaan, maka kita memerlukan rijal yang akan melaksanakan aspirasi perjuangan Islam ini. Mereka yang disebut sebagai rijalud dakwah, rijalud tanzim, mereka yang disebut sebagai rijal min ahli sidqi ma'a rabbih, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah mengingatkan, dari kalangan orang yang beriman itu, bukan semua, rijalun, orang-orang yang memiliki sifat kekelakian dan kejantanan tanpa mengira perempuan maupun lelaki, yang telah membenarkan janjinya untuk menolong agama Allah. Maka kerana mereka itu orang yang benar dalam memenuhi janjinya, sebahagian mereka telah terbunuh syahid. Manakala yang belum terbunuh syahid sedang menunggu-nunggu sampainya waktu tersebut, dan mereka sekalipun walau sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Kita nak masuk dalam kerajaan, kita nak memerintah, kita nak mentadbir,
Setiap arahan mesti kita belajar mematuhinya. Kerana apabila kita berada dalam kerajaan, kita bukan berada sebagai diri kita. Kita bukan berada sebagai rijalud dunya yang mencari dunia dan pangkat. Kita berada sebagai ansar hadzal din, pembantu kepada agama ini, sebagai pembantu Rasulullah SAW, sebagai golongan yang memperjuangkan agama Allah. Maka keadaan itu memerlukan kita istiqamah di atas bahtera perjuangan apabila diberi kuasa, dan bersedia mematuhi setiap arahan dari pimpinan supaya kita berjaya menggunakan kuasa itu bagi menerapkan dasar-dasar parti yang berdasarkan Islam dalam pentadbiran negeri dan negara. Ini kerja PAS yang menjadi sebagai teras dalam Perikatan Nasional. Sebab itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita mengukuhkan keazaman kita untuk membantu agama Allah ini, dan untuk menjadi sebagai golongan rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, untuk memastikan kita mendapat kemuliaan sebagai rijal yang berada di dalam pemerintahan kerajaan yang diberi kemenangan, lalu kita melakukan perubahan di dalam segenap aspek pentadbiran di dalam negara, sama ada daripada aspek akhlak, daripada aspek tarbiyah dan juga pelajaran, pengetahuan, atau dari aspek kemasyarakatan, atau dari aspek ekonomi, atau dari aspek ketenteraan, atau dari aspek politik, atau dari aspek perundangan. Kerja yang besar yang kita perlu memastikan indana haula'ir rijal, di sisi kita ada lelaki-lelaki itu yang akan memastikan aspirasi dan juga matlamat parti diterapkan di dalam kerajaan apabila diberikan kemenangan dan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, sebagai akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat saya Tuan Asri yang menjadi pengarah program, yang telah bekerja bertungkus lumus bagi menjayakan program pada pagi ini, yang merupakan program di mana kita mengajak seluruh ahli kita terlibat di dalam skim PAS, yang merupakan suatu pendekatan yang sangat-sangat berkesan dalam memastikan dana yang digunakan oleh parti itu berada dalam keadaan yang sentiasa cukup. Dan juga kita berhimpun pada hari ini sebagai suatu solidariti dan ketaatan kepada arahan pimpinan kita agar PAS Melaka menjadi negeri bantu kepada PRN Negeri Sembilan yang tidak lama lagi. Justru itu kita berhimpun pada pagi ini, dan kita berharap program kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan dan kejayaan, sehingga kita dapat menjadi sebagai sahabat-sahabat yang membantu Negeri Sembilan, sehingga mereka juga mencapai kemenangan-kemenangan, untuk mereka juga dapat mengorak langkah-langkah bagi menegakkan Islam dengan lebih teguh di Negeri Sembilan, negeri yang mempunyai sejarah yang panjang, negeri yang terwujud kerana membantu negeri Melaka ketika diserang oleh Portugis. Jadi alhamdulillah, sekadar itu yang ingin Ustaz sampaikan. Jangan lupa apa yang telah disebut tentang pelajaran
yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, agar kita terus memandu bahtera perjuangan parti ini, sehingga kita memberikan bahtera ini kepada generasi yang akan datang dalam keadaan yang selamat, kokoh dan kuat, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ikhwani, siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.